ini tak ada dalam modul nanti ada masa baru awak salin lah ya. Okey. So sebagai contoh cikgu boleh bagi satu segitiga dengan maklumat macam ini dan cikgu boleh tanya. Kalau kamu tengok untuk segitiga ini kita ada satu sisi. So dalam soalan ini cikgu sebenarnya boleh tanya kamu apakah panjang AC, apakah panjang BC dan dari segi sudut cikgu boleh tanya apakah sudut BAC. Okay. So kamu kena ada kemahiran ialah bila saya tanya AC, petua sinus ke, petua kosinus ke saya nak pakai ataupun nak buat benda lain dulu. Okay, begitu juga kalau cikgu tanya BC ataupun cikgu tanya BAC Okey, sebagai contoh untuk soalan ini katakan cikgu tanya AC. Cikgu tanya AC. Okey, rasa macam mana saya nak buat kalau saya tanya AC? Petua sinus, petua kosinus ataupun saya buat kerja lain. Okey. Ain? Ain? Ada kan? Cikgu tanya apakah panjang AC ini? Kamu rasa kamu nak gunakan petua sinus ke? Kamu nak gunakan petua kosinus ke? Ataupun kita kena buat sesuatu nanti baru boleh cari AC? Kalau sin. Okey, kita cuba. So, itu cara kamu sebab dalam exam cikgu tak akan tanya. Okey, cikgu takkanlah nak beritahu kamu. Okey, ini soalan saya nak uji petua sinus. Ini soalan saya nak uji petua kosinus. So, apa yang awak buat ikut gerak hati awak aja. Macam awak kata, cikgu kalau nak pakai sin. So, kita buat. Kalau awak boleh wujudkan satu persamaan petua sinus, dalam itu 3 benda tahu, 1 benda tak tahu, maksudnya okey. Maksudnya okey. Boleh So, cuba macam mana? Petua sinus you? 1.3 per sin 32 sama dengan AC per sin 100. Boleh? Maksudnya berjaya lah. Ataupun ada orang dia mula-mula dia akan tengok ini. Ada tak saya boleh buat cross? Dalam cross ini 3 hujung ada nombor, 1 hujung tak ada nombor. Maksudnya dia boleh pakai petua sinus sudah. Okay, so lepas tu tak ada apalah, tinggal kerja selesaikan saja. Okay, selesaikan. Cuba tekan kalkulator. Ain. Lepas itu ada ni standby jawapan Orang lain pun tekan lah. Okay. 2.42. 2.42. Ada ni betul tak? Cikgu tak ada jawapan sebenarnya. Betul tak? Betul. Betul Okey, nombor sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan tapi kalau nombor sangat kecil 4 angka pererti So tak tulis unit pun tak apa. Tapi kalau kamu nak tulis ini ialah panjang sisi memandangkan AB pakai sentimeter, ini juga sentimeter lah. Kalau nak tulis. Okey, kalau tak nak tulis untuk standard SPM tak apa. Tak tulis pun tak apa. Kalau tulis pastikan betul. Jangan tiba-tiba pergi buat 2.42 tajah habis. Benda yang betul jadi salah. Faham Ingat unit untuk jawapan kita untuk standard SPM dia tidak pentingkan. So kalau awak nak tulis pun boleh, awak tak nak tulis pun boleh. Hanya pastikan kalau nak tulis mesti unit yang betul. Okey? Mesti unit yang betul. Tak pasti baik jangan tulis. Okey. Cikgu pergi kepada contoh kedua. Okey, kali ini cikgu nak cikgu fikir cikgu nak apa? Okeylah, PQ lah. Cikgu nak panjang PQ. Okey, naik atas siapa pula? Okey, hitam terus. Kejap. Okey, Hazwani. Kejap. Okey, Hazwani, kalau cikgu nak panjang PQ, awak rasa awak nak buat apa?
Azwani? Farisa? Petua sinus, Petua sinus macam mana? PQ PQ? per sin 35. Sambung? Sama dengan? Jap. Okey, tak apa. Tak dapat kan? Sebab kalau kita pilih 3.4, kita ada masalah sudut RPQ itu kita tak tahu. So ada dua benda tak tahu. Kalau saya pilih PR per sin 50, okey, cikgu ambil ini ya. Tak kisah cikgu pilih mana-mana satu, cikgu ada masalah, ada dua benda. Cikgu tak boleh. So maksudnya untuk soalan ini cikgu tidak boleh mula dengan petua sinus. Tapi tidak bermakna lepas tu tak boleh pakai. Hanya dia bukan langkah pertama kita. Okey, boleh? Okey, Farisa nak cuba lagi ke? Kalau 180 tolak 50 tolak 35. Ya. Okey, so bila kita nak gunakan petua sinus tak jadi. Okey, kita boleh letak tepi dulu. So mungkin awak apa yang awak boleh fikirkan, ada orang dia akan pergi fikir, mungkin petua kosinus boleh, maka pakailah. Macam ini Farisa nampak ialah di sini ada dua sudut. Sebenarnya saya boleh tapak sudut ini dengan cepat. So apa yang awak buat, awak pergi cari sudut ini dulu. Okey, cikgu nak beritahu kamu di sini dalam exam untuk sukatan baru ini, maksudnya awak batch kedua, tak kisah kertas 1 ataupun kertas 2, kamu akan jawab pada kertas soalan. So contohnya soalan ini awak nak cari sudut ini, awak ada dua pilihan Satu, awak tulis betul-betul. Jangan conteng di kiri kanan, orang tak tahu awak nak cakap apa. Awak tulis betul-betul maksudnya benda ini. Okey, kalau tadi tak tulis lagi maka awak boleh sekejap. Awak boleh kalau sudah tertulis tak padam pun tak apalah. Macam cikgu pakai komputer, cikgu tarik ke bawah sikit lah. Sebab dia bukan langkah pertama kita kan. Okey. So cikgu mula dengan cikgu cari sudut RPQ. So jangan terus bagi saya jawapan. Saya galakkan kamu tulis macam mana awak tapak RPQ ini. Okey, Farisa tadi kata macam mana you tapak? 180 tolak 50 tolak 35. Okey, tolak 50 tolak 35. Baru tulis jawapan. Apa jawapan dia? 95. Okey, 95. So, bila awak tahu RPQ 95, sudah boleh buat kot kan? Kita sudah ada, ini sudah settle. Tadi kita tak boleh gunakan petua sinus sebab sudut ini tak tahu. So bila saya sudah tahu sudut, cikgu akan galakkan kamu bila awak dapat jawapan ini, awak tulis di label pada gambar raja juga. Supaya nanti awak tahu sudut itu sudah tahu. Sebab biasanya, bukan biasanya, memang selama ini pun soalan penyelesaian segitiga dia akan keluar dalam kertas 2 section C. Untuk format baru ini, dia belum ada kata putus, tapi semua cikgu percaya dia akan keluar dalam kertas 2 section C juga, tak berubah. Ada sebab-sebab tertentu kenapa kami buat anggapan macam inilah. Hanya kami tak boleh kata pasti sebab lembaga peperiksaan tidak keluar kertas hitam putih. Tapi ikut cara kami fikirkan pattern soalan ini memang sesuai keluar dalam kertas 2 section C. Dan kalau dia keluar dalam soalan kertas 2 section C, ini adalah satu soalan 10 markah. Satu soalan 10 markah. So, bila awak cari ini mungkin jawapan A awak. Tapi dia ada lagi B, C, D, awak kena jawab. Dan mungkin jawapan ini diperlukan untuk B, C, D. So, kalau awak tidak label dalam gambar raja, kadang-kadang sudah lupa sendiri sudah cari. So cikgu galakkan jawapan yang awak sudah jumpa itu awak label pada gambar raja. Supaya nanti bila kita nak pakai, kita tak payah carilah dalam kita punya langkah-langkah kita. Kita nampak dalam gambar raja, semua maklumat sudah ada. Okay, so sekarang saya akan gunakan petua sinus lah. Tak ada masalah sudah.
Sebab cikgu sudah boleh tapak yang lengkap punya. Okay. So cikgu boleh tapak yang lengkap punya. Okay, ini cikgu puan lah ya. Ini cikgu puan. Okay. So sudut ini cikgu boleh masukkan sudahlah. Okay. So cikgu tapak sama dengan 3.4 sin 95. Okay, kira. Okay, Farisa kira. Adika standby jawapan Okay, apa jawapan dia? 1.96. Okay. Adika betul ke itu jawapan dia? Betul. Okey, betul. So, kadang-kadang kamu tengok soalan ini, walaupun macam cikgu tanya juga panjang kan, tapi kita ada dua langkah. Kita kena tapak sudut, baru boleh cari petua sinus. Dan satu petua awak boleh gunakan dalam exam nanti, kalau kamu nampak soalan ini, maka dia ialah 3 markah. Itu maksudnya soalan bukan satu langkah. Biasanya pembentukan markah macam ini. Boleh gunakan petua sinus, wamat, jawapan, wamat. So soalan kalau terus pakai petua jumpa jawapan punya, dia bagi wamat, tumat aja. Okay, maka tahu gunakan petua sinus, ganti nilai dengan betul. Kemudian maka untuk jawapan. Dan kalau soalan jenis bukan terus gunakan rumus, terus dapat jawapan punya, dia mungkin ada 2-3 langkah punya, biasanya soalan itu peruntukan maka dia lebih tinggi. Itu satu cara lagi untuk kita tahu, oh ini soalan bukan terus pakai petua sinus, perlu pakai petua kosinus untuk dapat jawapan. Contohnya soalan ini, cikgu akan bagi maka awak tahu cari sudut ini wamat, awak tahu gunakan petua sinus dengan petua wamat dan jawapan awak wamat. So soalan ini cikgu akan bagi awak 3 markah. Okay. Lagi tinggi maka itu maksudnya soalan itu lagi banyak step buat baru sampai jawapan dia. Okey Okey, cikgu sambung lagi. Cikgu pinjam contoh gambar rajasi ini. Okey, gambar rajasi ini. Kali ini cikgu nak cari sudut sudut SRT. Cari sudut SRT. Okey, Syikin, sudut SRT di mana? Di tempat X ke, di tempat A ke, di tempat T? R. Pasti bukan di tempat X. Kalau di tempat X tak payah buat sudah. Dia jawapan lah. Okey, idea kamu? Kalau guna kosinus? Petua kosinus ya. Okey, kita cuba. So, kamu mesti cuba tapak satu persamaan di mana hanya ada antara 4 satu benda tak tahu saja. Okey, cikgu salin rumus dulu. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Ini awak boleh salin daripada senarai rumus lah. Okey, untuk siapa yang tak boleh hafal. Okey, so macam mana sikit? 6.2 kuasa 2. Okey. So, okey, belakang dululah. So, sudut kamu? 120. 120. Okey, B kamu? 4 kuasa 2 tambah C? Tak apa, sebut dulu. Mungkin itu bukan benda kita nak, tak apa, sebut dulu. Apa dia? Tak apa, sebut dulu. Apa dia? C kuasa 2. Sorry, semula? C kamu apa? C ialah panjang sisi. Panjang sisi mana? ST. Okey, ST. Kuasa 2, tolak 2, 4, ST. So, kalau kamu nak jawab soalan ini, kalau awak pakai ini, adakah awak dapat sudut SRT? Tak. Tak. Okey. Kita biasanya, kalau soalan ini ada peruntukan, maka kita senang sikit nak tahu dia sebenarnya 1 langkah ataupun 2 langkah. Tapi kalau tidak ada, so biasanya kita akan fikir macam inilah. Pakai petua kosinus, boleh tak? Saya pakai ini, saya tak dapat. Sebab saya tak nak, saya mesti gunakan sudut 120 darjah sebab itu yang diberi. Nanti. Kalau saya pakai sudut yang dikendaki oleh soalan,
Boleh ke? Kita cuba. Kejap, kena salin balik rumus. Cikgu sebenarnya tahu cara dia, tapi cikgu nak bagi awak, cikgu nak tunjuk kepada kamu cara fikiran kamu macam mana kita nak bagi, nak fikir idea dia Okay, so tadi Syikin pilih 120 sebab awak nampak inilah sudut yang diberikan. Tapi kamu jangan lupa soalan ini tanya sudut ini. Soalan ini tanya sudut ini. So mungkin kita nak sudut ini pula. Maksudnya kita pilih cos sudut SRT. Kalau ini apa jadinya? Tepang ialah apa A awak? ST. ST kuasa 2. B kamu? 4 kuasa 2 tambah Okey. 6.2 kuasa 2. Tolak 2 kurungan 4 kurungan 6.2. So kalau kita pakai ini, sudut itu sudah keluar. Okay, sudut yang dikehendaki oleh soalan sudah keluar. Tapi tetap tak settle masalah sebab soalan ini ada lagi satu ST. So nak pakai petua kosinus tak boleh sebab ada dua benda tak tahu. Kalau pakai atas, memang satu benda tak tahu saja. Sepatutnya kita boleh selesaikan. Hanya masalahnya, kalau saya selesaikan, saya bukan dapat apa yang dikehendaki oleh soalan. Saya dapat panjang ST. Okay? So apa yang kita buat, cuba fikir. Ada cara lain tak? Mungkin bukan petua kosinus, ialah petua sinus. Guna sinus lah. Kita tengok kejap. Cari ruangan tulis dulu. Mana cursor saya? Tingginya. Ya. Nampak semua sudut sudah hilang. Tak. Nah, sudut itu pergi. Bila sudut itu hilang? Loh. Nak pergi sudut itu? Semua sudut sudah hilang. Alamak. Bila mereka hilang? Aduh. Tak boleh. Sudah lama dia hilang ke? Alamak Nadih. Cikgu macam nak panggil dia keluar. Kejap. Semua sudut sudah hilang. Bila dia hilang? Keluar pun? Oh, keluar. Boleh betul. Apa ni? Oi. Kejap. Alamak tadi punya. Cikgu tulis balik dulu Ini 4, ini 6.2. Okay, so pakai petua kosinus tak jadi. So sekarang kita cuba pakai petua sinus pula Okay, kita pakai petua sinus pula. Okay, jangan hilang sudah. Hilang lagi. Naik atas balik. Tutup. Tong save. Kenapa hilang Okay. Sama balik Kejap. So kita cuba dengan petua sinus pula Okay, petua sinus. Hai, tukar-tukar warna tak apalah. Okay, cuba. Cari STR dulu. STR dulu Okay, so macam mana? 6.2 per sin 120 6.2 per sin 120 sama dengan 4 per sin STR.
STR. Okay. Dia lebih kurang macam cerita atas inilah. Dia dapat benda lain dulu. Okay. So, kalau nak terus kepada SRT tak boleh kan? Tak boleh. Okay. So, soalan ini bila cikgu bagi maklumat macam ini, cikgu suruh cari sudut SRT. Kita nak mula dengan petua kosinus, terus jumpa jawapan memang tak boleh. Memang tak boleh. So, Syikin you nak, sebenarnya ada dua pilihan kepada awak dia. Ini memang cikgu tak boleh pakai, yang ini memang tak boleh pakai sebab dia ada dua benda tak tahu. Tapi cikgu sebenarnya berkandung kepada awak dia, awak boleh gunakan petua kosinus untuk tapak ST, lepas tu sambung buat, ataupun awak boleh gunakan ini, tapak sudut STR dulu, lepas tu sambung buat. Cikgu bagi kamu tengok maksud saya. Okay. Kalau siapa yang gunakan petua kosinus itu, sepatutnya awak selesaikan, awak tapak jawapan ST. Awak tapak jawapan ST. Bila awak tapak jawapan ST, nanti awak boleh gunakan apa? Boleh gunakan petua sinus sekarang. Okay, awak boleh gunakan petua sinus di mana awak boleh buat jawapan ST itu yang sudah ada itu sin sudut yang kita nak cari SRT, okay, sama dengan itulah ya 6.2 sin 120. ID ini boleh pakai ya kalau siapa nak. Gunakan petua kosinus tapak panjang ST dulu. Okay, dengan sudah tahu panjang ST, baru kita gunakan petua sinus untuk cari jawapan SRT. ID ini boleh pakai, tak salah Okay. Okay. Satu lagi kalau nak pakai ini pun boleh. Kalau pakai ini, maksudnya kita gunakan petua sinus, kita tapak sudut STR. Maksudnya kita tapak sudut ini dulu. Okay? Kita tapak sudut STR dulu. Okay? Lepas itu kalau saya tahu sudut ini, nak tahu sudut ini? 180 tolak 120. So, lepas itu saya boleh pakai teknik pula untuk tahu sudut SRT. Saya buat 180 darjah tolak dia dan seterusnya. Okay. Dua-dua idea ini betul. Okay, kita kecilkan sikit sorry. Okay. Satu ialah mula dengan petua sinus, lepas tu pakai petua sinus. Satu ialah mula dengan petua sinus, kemudian kita buat pula 180 darjah. Kamu sepatutnya akan dapat jawapan yang sama. Kalau ada beza sikit pun sebab masalah tempat ini kita ada round off. Tempat ini ada round off, tempat ini ada round off. So bila kita pergi kepada seterusnya, mungkin jawapan itu akan lari sikit di belakang dia. Okay. Maksud saya kalau terbagi tempat perpuluhan, mungkin seorang ialah 0.25, seorang mungkin 0.24. Itu semata-mata sebab kita melibatkan penghampiran di sini. Dalam langkah pertama kita, tak kisah awak gunakan petua sinus ke, awak gunakan petua kosinus, di sini telah melibatkan penghampiran. Itu menyebabkan bila kita sampai kepada langkah kedua, jawapan kita lagi lari sikit. Okay, dalam exam tak ada masalah. Ini pun betul, ini pun betul. Okay, Syikin you nak pilih mana satu, cikgu ikut awak. Petua sinus. Petua sinus, boleh. Kalau siapa nampak dua idea ini, dua-dua you nampak punya, cikgu pun galakkan kamu pilih ini. Cikgu pun galakkan kamu pilih ini sebab nampak lebih senang. Tapi kalau dalam exam, cikgu inilah satu-satu saya nampak, maka buat ajalah. Buat ajalah, jawapan memang betul. So ini cikgu tidak tunjukkan siapa kalau peminat boleh pergi tunjukkan, jawapannya sepatutnya sama. Kalau lari pun lari sikit. Okay, kita mula pakai Syikin punya. Okay, so Syikin tolong selesaikan apa sudutnya. Okay, checking untuk you. Amira tolong checking. Cikgu nak tahu jawapan sudut STR. Dapat 33.97. Okay, kejap. Tak nak bergerak. Tulis semula lah. Okay. Okay, sama dengan? Tulis semula, Syikin. 33.97. Amira sama tak? Sama ke? Okey, ada apa masalah tak kalau jawapan ini?
awak sekarang gunakan petua sinus untuk cari apa? Sudut. Sudut T. Kena? Kena tolak. Ya, kita kena, kamu ingat gunakan petua sinus untuk cari sudut, dia ada dua jawapan. Kalkulator mampu bagi kita satu lagi. So, jawapan yang satu lagi, 146.03. 146.03. Amira betul? Je cikgu. 180 tolak angsa paling tepat dia. Okey, lepas tu jangan lupa tengok balik. Sebab soalan ini ada gambar aja. So tengok balik STR. Okey. So cikgu nak terima jawapan yang mana satu? Syikin, terima yang mana satu? 33.97. Okey. So kita abaikan jawapan ini. Okey, mungkin ada di antara kamu akan tanya cikgu bila saya dapat 33.97, cikgu terus tengok ini sudut tirus, maka saya tak buat belakang, boleh tak? Boleh. Boleh maksudnya ada orang, tapi sekurang-kurangnya dalam otak awak mesti terlintas keluar ada dua jawapan. Bukan cikgu ingatkan baru awak tahu mesti awak terlintas ada dua jawapan, lepas tu awak tengok gambar aja. Oh cikgu itu nak sudut tirus, maka saya terima aja jawapan ini, tak payah buat kedua. Sebab buat pun nanti saya akan abaikan. Boleh, tapi benda ini mesti terlintas keluar dalam otak kamu. Sebab memang sangat suka dalam exam, dia tak nak awak pakai sudut yang tirus itu. Sangat popular soalan itu akan uji ialah sudut cakar. Dan masalahnya selalu pula soalan ini ialah A awak. Bayangkan A awak sudut sudah salah. Contohnya ini sepatutnya sudut cakar itu 146. Awak pilih 33.97. Macam mana awak nak cari betul lagi untuk B, C, D, E awak? Sebab sudut satu sudah salah. Pakai dia untuk sambung kira tak akan betul lah. Tak akan betul lah. Awak nanti semua B, C, D, E itu tengok pemakahan. Kadang-kadang dia bagi lagi markah kepada awak. Kadang-kadang dia bagi markah kaedah aja. Kamu kena faham, kalau dia bagi markah kaedah saja, soalan ni katakan ada A, B, C, D, 4. Maksudnya 4 markah sudah pasti hilang. Benak kita kira, 4 markah pasti hilang. So, otak awak mesti terlintas keluar benda ini. Gunakan petua sinus cari sudut, ada dua jawapan. Lepas tu baru fikir mana satu nak diabaikan. Kalau tak ada alasan, terima kedua-dua. Biasanya soalan yang ada gambar raja punya, kita memang ada alasan lah. Sebab kita akan nampak dia sudut tirus ke sudut cakar. Biasanya yang tak ada alasan punya, awak akan nampak soalan kata cari nilai-nilai. Ataupun dalam soalan itu, awak memang nampak dalam soalan itu, dia memberitahu kita ada dua segitiga. Maksudnya baru kita terima kedua-dua jawapan. Maksudnya maklumat yang sama, tapi dia akan unjuk dua segitiga yang berbeza. Baru kita akan terima dua jawapan. So kita tapak ini. So kita sambung. Sorry, cikgu nak kecilkan untuk you. Boleh nampak So Syikin sambung sudut SRT sama dengan 180 tolak 120 tolak 33.97. Okey, jawapan 26.03. Sorry, semula 26.03. 0.03. Amira checking betul? Betul. Betul Okay, so ada dua langkah. Mula-mula kita gunakan petua sinus, lepas tu kita gunakan sudut 180. Kalau nak pakai ini pun boleh. Tapi di sini di sini melibatkan kuadratif. Di sini melibatkan kuadratif. Nanti ada dua jawapan. Kalau tak silap saya, satu jawapan mungkin positif, satu jawapan negatif. So awak terima jawapan positif. Sebab panjang sisi mesti positif. Kalau siapa berminat lah boleh cuba. Okey Okey, cikgu pergi kepada soalan seterusnya. Cikgu nak tanya apa pula kali ini? Okey, cikgu tanya cari sudut BAC. Cari sudut BAC. Okey, pesakan untuk kamu Okey, cari sudut BAC.
Tak semestinya makin lama makin susah, kadang jadi senang balik. Sebab awak memang kena ada kemahiran ini. Okey, cari sudut BAC. Naik atas balik. Okey, Haras. Agaknya you nak pakai apa? BAC. Bagi idea aja. Cuba dulu. Macam kawan tadi kan, dia mula cakap petua sinus. Lepas tu baru nampak dia tak jadi pun tak apa. Tapi jangan, itu yang berlaku dalam exam. Jangan duduk situ 5 minit. Tak tahu nak buat apa. Cubalah kalau awak kata, alah petua sinus. Testing dulu. Kadang-kadang benda itu kena tulis keluar baru kita nampak okey ke tak okey. So nak pakai apa cepat Aras? Sinus, cosinus. Cosinus. Okay, Cosinus, petua cosinus. cosinus. Sekejap. Petua cosinus. So kalau nak gunakan petua cosinus, ikut salin dulu ini formula dia. So apakah A awak? AC kuasa 2. Okay, AC kuasa 2 sebab kita nampak sudut itu 85 kan? Cos 85. Okay, B awak? B 1.8 cm. Okay, unit ingat. 1.8 kuasa 2. Sorry. Okay, C? Okay. C 3.3 kuasa 2. Okay, 2, B 1.8. Alamak, tak muat. C 3.3. Tak muat. Kejap. Okay. 3.3. So kalau awak gunakan ini, adakah awak boleh jawab soalan ini? Tak, ya. Awak dapat apa kalau awak selesaikan ini? Awak dapat panjang AC kan? Adakah awak jawab soalan saya? Apa dia? Adakah awak jawab soalan saya? Saya nak cari sudut BAC. Tak. Tak, awak tengah cari panjang AC. So, Okay. kamu nak terus daripada ini ke ataupun awak nak cuba fikir mungkin ada petua sinus boleh pakai ke macam mana? Terus pakai Okay, petua cosinus. Maksudnya awak angkat sendiri buat benda ini, awak dapat AC. Lepas tu? Lepas tu Kemudian okay, lepas tu? Cepat, lepas tu? dah dapat AC 3.619. 3.9. Awak kira terus. Okay, dapat 3.619. 3.619. Okay, lepas tu? Lepas tu cuba cari yang kat atas tu. Macam mana? Macam mana? Pakai rumus apa? Guna petua sinus. Petua sinus. Okey, lepas tu kita sambung dengan petua sinus. Macam mana? Siapa tolong cikgu cek nilai ya? Okey, salah cakap dengan saya. Okey. Okay. Aras? AC Okey. 3.619 Kita tahu kita per tulis 3.619 per 85. Sing, jangan lupa tulisan 85 sama dengan okey, kita nak apa? Kejap, terlalu turun. Kita nak sudut BAC ya. Okey. 3.619 3.619 sama dengan 1.8 per BAC. Per sudut Sin BAC. Boleh baru kita jumpa jawapan. Intan, jawapan ini betul tak Intan? Kita tolong cek betul Okey, Haras cari jawapan BAC. Intan tolong semak Yang ya 3.619.
Bukan. Sekejap. Bagi saya jawapan. You macam nak buat, cikgu tak kisah. Cikgu nak jawapan aja. Ni kalau di sini. Salah baru cikgu. 29.7. Putus ke? Poin 7 memang putus ke? Tak putus. Sekejap. Tak putus. 2 tempat perpuluhan. 29.70. Okay? Even 70 pun kamu kena bagi saya 2 tempat perpuluhan. Ingat Okey. Kena ikut peraturan round off itu. Kalau perlu tambah 1 lah. Kalau buanglah. Mesti bagi saya 2 tempat perpuluhan. Harus okay? Mesti Okay, thank bagi you. 2 tempat perpuluhan. Kalau jawapan dalam kalkulator ialah jenis yang tak putus. Kalau tekan kalkulator memang bagi kita 29.7, maka tak apalah, memang dia bagi 29.7. Tapi kalau dapat nombor perpuluhan jenis tak putus, mesti bagi cikgu 2 tempat perpuluhan. Okey, lain kali bila awak hantar jawapan Google Form kepada saya, cikgu tahu masalah ini. Data 70 tak keluar kan? Awak tekan tak sekejap sama dengan baru tekan ini. Maka kosong itu boleh lekat. Untuk memudahkan saya tahu, nanti bukanlah dalam exam awak bagi saya 29.7. Awak tekan sama dengan 29.70, dia lekat. Boleh Kalau tidak, letaklah unit dia. Supaya dia lekat. Ataupun awak tekan space, saya rasa dia pun boleh lekat. Cuba fikir sesuatu supaya dia lekat. Senang cikgu tahu apa jawapan sebenar awak. So kamu akan tengoklah, ada masanya kita terus pakai rumus jumpa jawapan dia. Ada masanya kita buat petua kosinus baru dapat pergi petua sinus. Ada masanya petua sinus kemudian buat 180 darjah. Ada masanya 180 darjah pergi kepada petua sinus. Tak tentu punya. Ikut keadaan soalan yang ada. Ikut keadaan soalan yang ada. Hanya di sini cikgu nak bagi berapa tips kepada kamu. Berapa tips kepada kamu. Tips yang pertama. Kalau soalan dia bunyi ialah menyelesaikan segitiga. Tapi biasanya tidak ada soalan jenis ini. Kalau soalan ini nama dia ialah menyelesaikan segitiga, sebenarnya maksud saya ialah cikgu nak tahu apakah panjang ketiga-tiga sisi dan ketiga-tiga sudut. Tapi cikgu tak tanya soalan inilah. Cikgu tak jemput dalam exam juga. Hanya cikgu ingatkan kamu ni saja. Kalau soalan itu tiba-tiba ada tanya, menyelesaikan segitiga ini. Sebenarnya maksudnya cikgu nak 3 sisi dan 3 sudut. Contohnya kalau soalan ini, kalau tadi cikgu punya soalan bunyi dia ialah selesaikan segitiga ini. Selesai persamaan pernah dengar lah kan, selesai segitiga apa maksudnya? Maksudnya cikgu nak carilah semua yang belum. Panjang AC, panjang BC dan sudut BAC. Okey? Itu pertama awak kena faham. Okey, tips yang kedua, tak kisahlah awak nak gunakan petua sinus ke, petua kosinus ke, 180 darjah, mana satu dulu, mana satu kemudian. Kamu kena faham, hanya boleh mula buat, hanya boleh mula buat jika awak ada 3 maklumat tentang segitiga itu. Itu dia. So kalau kamu tengok soalan ini, soalan 1. Tadi cikgu tak tegur benda ini. Di mana awak akan nampak? Untuk A ini, awak nampak cikgu bagi 1 sisi, 2 sudut. 3 maklumat. Kalau B, cikgu bagi 2 sudut, 1 sisi, 3 maklumat. Janji 3 maklumat. Boleh sudut lebih, sisi kurang, ataupun boleh sisi lebih, sudut kurang. Janji 3 maklumat. Contoh ni, 2 sisi, 1 sudut. Ada lagi, ini 2 sisi, 1 sudut. Sesuka hati saya lah. Janji cukup 3 maklumat, baru kita boleh buat petua sinus ke, petua kosinus ke, ataupun 180 darjah. Kecuali satu keadaan saja. Iaitu awak ada 3 sudut. Kalau awak ada 3 sudut, 3 maklumat juga kan ada 3 sudut. Kalau setakat cikgu bagi awak 3 sudut, awak tak mungkin boleh cari panjang sisi dia. Awak tak mungkin boleh cari panjang sisi dia. Sebab segitiga yang ada 3 sudut yang sama itu ada banyak kemungkinan. Senang cikgu cakap saja. Cikgu cuba terangkan bagi kamu faham.
Kalau sekarang cikgu bagi awak satu segitiga yang tahu 3 sudut. Yang paling biasa awak tahu iaitu 60, 60, 60. Kalau cikgu suruh awak lukis segitiga ini, kamu akan lukis segitiga yang berbeza. Sebab bila dia 60, 60, 60, ini ialah segitiga apa? Intan, ini segitiga apa? Apa nama dia? Sama sisi ke? Sama sisi. So saya hanya akan tahu sisi ini semua sama panjang. Kalau 5, semua 5. Kalau 15, semua 15. Tapi berapa saya tak akan tahu. Saya tak akan tahu. So bila cikgu bagi satu segitiga, di mana kalau cikgu bagi 3 maklumat, sepatutnya cikgu boleh selesaikan. Satu keadaan saja saya tak boleh selesaikan, kalau 3 maklumat itu ialah sudut. Okay? 3 maklumat itu ialah sudut. Kalau 3 maklumat itu ialah sisi, itu tak ada masalah. Okay? Katakan cikgu bagi macam ini. Itu tak ada masalah. Kita boleh gunakan petua sinus, petua kosinus ataupun jumlah sudut itu untuk selesaikan segitiga ini. Tapi kalau 3 sudut memang tak boleh. 3 sudut memang tak boleh. Okay, So, untuk segitiga am. Okay. Maka cerita yang sama, kalau untuk, kejap cikgu turun bawah kejap. Ini A ya. Okay. Kalau untuk segitiga bersudut dekat. Okay. Kalau segitiga bersudut dekat, kita perlu 2 maklumat saja. Kalau dia bersudut dekat. Ini untuk, sebenarnya dalam tajuk kita tak pakai inilah sebab kita punya cerita biasanya memang segitiga am. Kita tak ada ini. Tapi sebagai pengetahuan kepada kamu lah ya. Sebagai pengetahuan kepada kamu, kalau segitiga bersudut dekat, kita hanya perlu 2 maklumat. Maksudnya, kalau cikgu bagi awak satu segitiga bersudut dekat, cikgu bagi satu sudut, cikgu bagi satu sisi, awak boleh cari panjang sisi yang lain, awak boleh cari sudut yang lain. Ataupun cikgu bagi segitiga bersudut dekat, cikgu bagi dua sisi, awak pun boleh cari maklumat lain. Boleh cari sisi yang ini, boleh cari sudut yang ada. Okey? Dan sama juga kecuali yang cikgu bagi ialah 2 sudut. Ya, cikgu kecilkan sikit. Benda ini konsep saja. Awak kalau tanya saya, cikgu bila nak pakai benda ini, cikgu pun tak tahu bila. Cikgu tak tahu nanti Ezin dia nak keluar soalan macam mana. Tapi benda yang awak perlu tahulah kalau melibatkan segitiga bersudut dekat, asalkan awak ada lagi 2 maklumat, maka segitiga ini awak nak panjang saya boleh cari. Awak nak sudut saya memang boleh cari. Hanya macam mana aja. Okay, kalau bersudut dekat, kita tak main petua sinus, petua kosinus lah. Maksudnya, kita nak pakai teorem Pythagoras ke, kita nak pakai sin ke, kita nak pakai cos ke, kita nak pakai tangent. Tapi memang boleh selesaikan bila kita ada 2 maklumat. Okay. Untuk segitiga am, kita perlu 3 maklumat. Kita perlu 3 maklumat. Maka, cikgu boleh cari saja. You nak panjang mana pun saya boleh cari. You nak sudut mana, cikgu boleh cari. Hanya kadang-kadang terus pakai petua, jumpa jawapan. Kadang-kadang 2-3 langkah baru jumpa jawapan. Okey Satu lagi cikgu nak beritahu ni, kenapa sini 2 maklumat, kenapa sini 3 maklumat? Sebenarnya daripada ayat ini, segitiga bersudut dekat kita sudah ada 1 maklumat, iaitu kita ada sudut 90 darjah. Itu sebenarnya kenapa 3 maklumat sudah tinggal 2 maklumat. Sebab ada 1 sudah daripada nama ini sudah bagi kita. Maklumat dia sudah bagi. Itu sebenarnya kenapa dia kurang 1. Okey, ini sebagai konsep lah. Faham, tak faham pun jangan susah hati, tak apa. Kalau tak faham konsep ini, janji yang tadi yang bawah itu bila cikgu tanya AC awak boleh cari. Cikgu tanya apakah sudut PQ, panjang PQ awak boleh cari, mencukupi. Tadi itu ialah tambahan. Cikgu terang sikit konsep yang terlibat untuk standby kalau keluar soalan dalam exam yang jenis soalan kebab. Di mana cikgu pun tak tahu dia nak keluar macam mana. Okay, so cikgu hanya boleh bagi tips sikit dan awak cuba. Okay, so latihan untuk hari ini ialah latihan, kejap. Mana tak saya. Okay,
Latihan untuk hari ini ialah latihan 9.2.2. Okey, ada 1, 2, 3. Okey, ada 3 soalan Ada 3 soalan. Tak awak buatlah 3 soalan. So di sini awak pandai-pandai sendiri kalau kamu tengok soalan petang. Ini ada dalam modul kamu Ini ada dalam modul kamu. Kalau kamu tengok soalan ini, di sini ada berapa segitiga? Ilya, di sini ada berapa segitiga? 2. So ini lagi susah lah. Awak kena fikirkan, sepatutnya saya pakai segitiga warna hijau ini ke? Sepatutnya saya pakai segitiga warna biru ini. Okey? Lepas tu kalau nak pakai hijau ini, saya sepatutnya gunakan petua sinus ke? Saya sepatutnya pakai petua kosinus ke? Awak fikirkan. Okey. Mungkin ada 5 minit, cukup bimbing sikit. Okey, Ilya, kita tengok soalan ini Okey, Raja menunjukkan dia adalah trapezium ABCD. Okey, bila awak nampak istilah trapezium, jangan kata, oh cikgu ini trapezium. Sebenarnya ada maklumat tambahan cikgu sudah bagi awak. Kalau trapezium, kita ada sisi yang selari, betul tak? Okey, untuk gambar raja ini, Ilya jawab sisi apa yang selari? AD dengan BC. AD dengan BC. Okey, dengan awak tahu dua sisi ini ialah selari, apa yang awak tahu tentang sudut? Okey, cikgu bagi tips sikit. Dia ada kaitan dengan sudut. Dua garis yang selari, apa yang awak tahu tentang sudut dia? Sudut DAB dengan sudut ABC tu 180. Tak, itu kalau sisi 4 dalam kitaran. Oh. Okey. Yang Ilya cakap punya yang Ilya cakap tadi punya, dia kata sudut ini dengan sudut ini jumlah dia ialah 180. Ini hanya kalau dia berada Bukan, dalam bulatan. Sisi Cikgu. dalam bulatan Kita cikgu betulkan dulu dapat aku kawan kamu. Tapi memang ada benar sekali soalan penyelesaian segitiga di uji ini. Dia kata ini ialah sisi 4 sisi 4 kitaran itu nama dia. Sisi 4 kitaran. Memang sifat itu kita akan pakai. Tapi bukan untuk soalan inilah. Okey. Cikgu. Sudut pedalaman tu. Sudut pedalaman dia apa? Yang saya cakap tadi tu, yang di sudut yang dekat A dengan sudut dekat B tu. Masih tambah 180. Oh, awak cakap ini. Sorry, cikgu ingat awak cakap sebelah sini. Sorry. Betul. Tapi ini bukan, itu tak ada kaitan dengan garis selari. Ya, ada kaitan dengan garis selari. Tapi ayat itu betul lah, okay? Ilya kata sudut ini ialah 180 darjah. Itu memang betul. Itu sebab segitiga ini. Cikgu nak cakap segitiga ini. Istilah trapezium ini kita ada satu pasang sisi selari. Sebab maklumat ini penting untuk awak jawab soalan. Ada satu benda dia nak cakap dengan awak. Apa dia? Cikgu sudah bagi tips. Dua garis ini selari. Bagi tips lagi, buat satu garis potong. Yang sudut yang bentuk Z tu ke cikgu? Ya, sudut bentuk Z ini. Okay, so apa yang kamu tahu tentang sudut ADB dengan DBC? Sama. Okay, cikgu tulis macam ini saja. So maksudnya cikgu tak tahu nanti mungkin kita cikgu nak cari sudut ini, tapi kita tak jumpa, tapi kita boleh cari sudut ini sebab mereka sama. Okay, ataupun terbalik keadaan dia. Tapi biasanya kalau dia kata ini ialah trapezium, ada sesuatu dia nak cakap. Kalau dia tak ada sesuatu nak cakap, dia akan kata itu segi 4 aja. Dia kata ini ialah segi 4 selari, dia kata ini ialah segi 4 sama, ini ialah segi 4 tepat, ini ialah rhombus. Biasanya ada sesuatu dia nak cakap. Kalau dia tak ada benda nak cakap, dia akan kata saja ini ialah segi 4, ini ialah segi 3. Okey. Okey, lepas tu dia kata AD selari dengan BC, memang dalam gambar aja kita pun nampak sebab nak ada simbol dia. Okey, lepas itu sudut BCD ialah sudut cakar. BCD ini sudut ini. Sebenarnya tengok ke dalam gambar aja pun kita nampak, hanya kurang jelas. So kita lagi jelas sebab ayat ini BCD ialah sudut cakar. Sebab dia lebih sikit aja kan. Okey. So kalau dalam soalan dia ada ayat ini, kemudian dia ada gambar raja, kita lebih percaya kepada ayat dia.
Contohnya cikgu kata BCD adalah sudut cakap. Walaupun kamu rasa cikgu ini tak berapa nampak. Macam sudut dekat, macam, okay. So ikut ayat cakap. Cakap sudut cakap, awak percayalah itu ialah sudut cakap. Sebab kalau kamu tengok kertas soalan matematik selalu dia ada istilah ini. Lukisan dalam soalan, apa ayat dia? Lukisan dalam soalan tidak mengikut skala yang sebenar. So maksudnya kadang kita nampak memang akan kurang sikit. So kalau ada ayat kita percaya sepenuhnya dengan ayat yang ada. Okey, di sini cikgu kata berikan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan. So nanti bila awak dapat jawapan, tak kisah dia nombor besar, nombor kecil, mesti bagi saya dua tempat perpuluhan. Tak boleh sesuka hati sebab ada arahan khas dalam soalan ini. Kalau tak ada arahan khas tak apalah. Okey, so soalan pertama saya cari BD. Cari BD. Okey. Ilyas, soalan saya adalah kita akan pakai segitiga hijau ke segitiga biru untuk cari BD? Hijau. Biru pun. Hijau? Kenapa awak tak pilih biru? Sebab tak ada sisi lagi satu, DC. Dengan sudut cakap tu. Ni, kalau kamu tengok, kalau hijau cikgu ada 6. Alah. Cikgu ada 6. Cikgu ada 78. Cikgu ada 45. Cikgu cukup 3 maklumat. Kalau warna biru, baru ada 1 maklumat aja. Itu sebabnya kenapa cikgu pilih hijau untuk tapak panjang PD. Sebab panjang PD ni hijau pun ada, biru pun ada kan. Kalau cikgu tanya panjang AB, teman tak payah cakap lah hijau punya. Sebab segitiga warna biru tak lalu dia pun. Tapi PD hijau pun ada, biru pun ada. So kita sentiasa pilih segitiga yang lebih banyak maklumat. So betul idea Ilya, kita pilih yang warna hijau punya. Sebab kita ada 3 maklumat. Ada 6, ada 78 darjah, ada 45 darjah. Hanya terus dapat jawapan ke, banyak langkah ke, itu awak fikir sendiri. Okay. So selepas awak dapat jawapan, cikgu akan galakkan kamu tulis jawapan di sini. Supaya nanti awak tahu benda itu sudah ada. Okay. B. Cari panjang dalam cm bagi CD. Ilya kali ini? Biru. Okay. Kita pakai biru. Tadi tak cukup maklumat. Sekarang sudah cukup maklumat. Tapi tak nak kena biru sebab CD biru bunyi kan. So kalau kamu tengok segitiga warna biru ini, maklumat yang kita ada, okay, ini sudah ada sebab jawapan A kita. Apa yang kita ada lagi? Ini 2.3. Sudut yang sama tu dah ada. Belum ada tapi boleh cari. Belum cari, belum ada kan? Sebab tak tahu lagi sini. Okay? So di sini untuk segitiga biru ini, ini yang cikgu nak ajar kamu tadi. Kenapa cikgu nak beritahu kamu untuk segitiga umum kena ada 3 maklumat baru boleh buat. Macam soalan ini, saya nak cari CD. CD memang di sini. Okay, memang garis segitiga warna biru tak dapat elakkan. Tapi cikgu akan dapati untuk segitiga warna biru ini, sampai sekarang cikgu hanya ada 2 maklumat. Kalau cikgu hanya ada 2 maklumat, no way saya boleh dapat dia. So, saya mesti fikirkan daripada sumber lain untuk tambah 1 maklumat kepada dia. So, itu yang Ilya cakap tadi, sudut sama ini. Cikgu cari sudut ini. Cikgu cari sudut ini, tapi bukan daripada segitiga warna biru. Daripada segitiga warna hijau. Cikgu tapak dia, lepas tu saya tahu di bawah ini, lepas tu saya tahu dia. So, maka okeylah segitiga warna biru ini, saya sudah ada 3 maklumat dan saya boleh sambung buat. Boleh ya? Cikgu bagi tip saja, nanti awak buat sendiri. Alah, masa sudah habis. Okey, last. Yang lain tu awak fikir sendiri. Sudut BCD. Okeylah, sebab segitiga ini dah cukup 3 maklumat lah. You fikir sendiri lah macam mana buat. Segitiga warna biru ini kan dah cukup 3 maklumat lah. Lebih pun. 1, 2, 3, 4. Kalau segitiga itu kita ada lebih maklumat, maksudnya ada banyak cara. Fikirlah mana-mana satu awak fikir, terfikir dulu, buat dia dulu. Lagi banyak maklumat segitiga itu ada, maksudnya lagi banyak cara. Maksudnya kadang-kadang petua sinus boleh, petua kosinus boleh, 180 boleh, semua boleh. Awak nak pakai mana tu, pakai saja. Macam itu keadaan dia. So kamu jawab soalan 1, 2, 3. Okay, soalan 2B1 2B1 ialah soalan
case berambiguity. Okay? So awak perlu lukis ya. Awak perlu lukis. So sama macam hari itu jawapan 2B1 ini tangkap gambar bagi cikgu. Tangkap gambar bagi cikgu dan untuk yang lain tu awak hantar melalui Google Form lah. Hanya 2B1 saja awak tangkap gambar sebab awak tak dapat hantar dalam Google Form kepada saya jawapan untuk ini. Yang lain tu awak hantar aja. Ini harus hati-hati nilai-nilai yang mungkin ada 2 jawapan So nanti bila awak hantar bagi saya 2 jawapan. Cikgu tak akan kata jawapan pertama, jawapan kedua. Cikgu tanya aja apa jawapan. Awak kena bagi 2 jawapan sebab ayat ini nilai-nilai. Okay? So ini untuk hari ini. Sekejap, cikgu lupa tutup record. Sekejap ya. Okay. Orang yang boleh leave, Afika, Amira, Bakis, Ilya, Intang, Hara.